Hadirin hadirat sekalian, terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan tetamu jemputan kita pada malam ini serta para hadirin hadirat ke Borak Bisnes yang akan membincangkan tentang satu tajuk yang diberi nama Halal Industri. Baiklah, forum kita pada malam ini akan dipengerusikan oleh saudara Hamidie Zamri, iaitu merupakan mantan Presiden SRC Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk itu saya serahkan kepada saudara Hamidie Zamri untuk mengemudi acara. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wal iman. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersama-sama merafakkan syukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnia kita dapat bersama-sama pada malam ini di pentas utama di Stabas, tapak Stabas pada tahun 2013, tempat di Congress Hill. Dan insya-Allah pada malam ini kita bawakan khas 3 orang ahli panel untuk mengupas tentang halal industri. Itu bahasa Inggeris lah, ataupun Melayu dia dipanggil industri halal. Jadi kerana dipanggil pada malam ini adalah borak bisnes ataupun santai sahaja, jadi kita akan lebih kepada bentuk diskusi kepada ahli panel. Dia tak bentuk talk sangat lah. Dan format pada malam ini kita akan tanyakan soalan sebanyak 2 pusingan. Dan untuk pusingan ketiga saya akan buka kepada sidang hadirin untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita di hadapan ini. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut tentang forum kita pada malam ini, eloklah saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya, panel pertama merupakan tidak asing, tidak bukan, mungkin ramai sudah mengenali beliau. Beliau adalah Haji Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Zainuddin. Walaupun namanya Haji Zamri tapi bukan ayah saya lah. Dia merupakan ayah angkat, insya-Allah. Dia merupakan jurulatih dan perunding latihan di Mantap Training dan Konsultansi. Juga bekas selebriti. Sekarang pun selebriti juga. Cuma dulu aktif selebriti di TV9, Mari Mengaji, Adikku dan sebagainya lah. Dan yang kedua di sebelah kiri saya merupakan Encik Ustaz Muhammad Yazid Yusof sebagai manager Halal Compliance and Islamic Affairs di CCM Pharmaceutical. Dan di hujung sekali adalah Ustaz Ahmad Fawaz Fazil, iaitu konsultan syariah di Telaga Biru Sdn Berhad. Kalau buka JMQ tu insya-Allah kenal lah kan Ustaz. So, okey, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama akan mengupas suatu tajuk iaitu industri halal. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh untuk kita mengetahui tentang industri halal ini, eloklah kita mengetahui serba sedikit tentang apakah yang dikatakan dengan halal tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan halal? Yang mana kalau tengok firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Allahul Azim. Yang mana bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Halal yang thayyibah, yang halal ditegaskan di situ adalah lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oleh itu kita terus kepada soalan yang pertama kepada Ustaz Haji Muhammad Zamri ataupun Ustaz Zamri. Apakah yang dimaksudkan dengan halal yang thayyibah yang telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat Quran ini? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu dan dihormat, terima kasih Tuan Moderator, sahabat-sahabat ahli panel, Encik Yazid daripada CCM, sahabat lama saya Ustaz Fawaz Fadil Nur. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan sidang
penonton dan pendengar yang rahmati Allah, apa khabar semua? Adakah anda rasa anda telah memakan sesuatu produk yang halal dan thayyibah? Dan apakah dia halal dan thayyibah? Okey. Ini adalah satu istilah yang diperkenalkan oleh Al-Quran, seperti mana yang Tuan Moderator sebutkan tadi, dan dia memberi satu nikmat yang besar kepada manusia sebenarnya. Pertama, halal adalah satu istilah yang tidak terkenal di Eropah, ya, suatu ketika dahululah. Tapi sekarang mereka sudah lebih gila tentang mencari halal berbanding orang kita sendiri. Bagaimana di Australia sendiri sebagai contoh, dari sudut penyembelihan, kalau tidak silap saya, boleh betul kan, dahulunya ada dua sistem, ya? Satu yang halal, satu yang tidak halal, satu yang disembelih, satu yang tidak disembelih. Maka didapati yang disembelih itu dagingnya lebih sedap, lebih tahan lama dan tidak busuk berbanding yang tidak disembelih. Maka semenjak beberapa ketika itu kerajaan Australia menjadikan kesemua sembelihannya ataupun kesemua ternakannya wajib disembelih, dan menjadi satu pengimport ataupun pengeksport terbesar kepada binatang-binatang ke seluruh dunia. Ya, maka halal ini bolehlah diambil daripada dua perkataan ataupun dua cara untuk kita memahami sesuatu. Pertama, dari sudut halal zat dia, ain dia, perkara tersebut tidak terlibat dengan unsur najis, babi, anjing dan seumpamanya yang diharamkan memakannya bagi orang Islam. Kalau konteks yang canggih sikit, kalau kita beli barangan tu, pastikan ada logo halal zakir, dan kita menambahkan informasi kita untuk melihat benda itu halal ataupun tidak halal dengan mempelajari ilmu sains dan meluaskan pembacaan. Tengok ada tak I kosong, I ini biasanya yang sepengetahuan saya ni ada unsur-unsur benda yang tidak dihalal ataupun dihalalkan dalam Islam. Maka setelah mana zat itu kita pastikan ianya betul-betul halal, ada komponen kedua, iaitu halal cara pula mendapatkannya. Selesai dah ain ataupun zat yang halal, yang kedua jangan lupa tengok cara mendapatkannya. Adakah cara riba, cara rampasan, cara rasuah, ya, dan seumpama dengannya yang diharamkan dalam Islam. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar, rasuah juga, yang pemberi dan penerima adalah di dalam neraka, menunjukkan itulah juga benda yang dinamakan haram. So bila dua unsurnya ada, zatnya bagus dan cara mendapatkannya pula baik, dia baru terkategori dalam perkara yang dinamakan halal. Ya, tetapi Islam dia memperkenalkan halalan thayyibah. Ada unsur kedua, halalan, ada thayyibah pula. Thayyibah dalam bahasa Arab thayyib lah, baik. Kan kalau kita tanya orang-orang Saudi, "Kaifa hal?" "Wallah thayyib." Thayyibin. Kan? Maknanya baiklah, baik sangat, ya. So yang baik ini dahulunya barat lebih popular untuk memperkenalkan makanan seimbang, makanan berkhasiat, makanan yang mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu dan membantu pembaikan tisu. Tetapi tidak semestinya barat yang memperkenalkan makanan yang seimbang, berkhasiat, bervitamin yang sekian-sekian adalah halal. Tak semestinya. Mereka ni terkenal dengan pemakanan yang seimbang, pemakanan yang sihat, tetapi tidak mementingkan apa yang disebut sebagai halal tadi. Maka kita dapati ada kalanya pemakanan seimbang mereka ada unsur-unsur arak, ada unsur-unsur babi, ada unsur-unsur minyak khinzir dan seumpama dengannya. Maka Islam mengambil kedua-duanya sekali, ya, iaitu halalan thayyiban. Kadang-kadang kita ni makan kambing memang halal, tapi kalau hari-hari dah makan mentega darah kambing, dia dah tak thayyibah dah. Walaupun orang mendakwa itu kena makanan sunnah sebab Nabi makan kambing, mudah sangat mengitlakkan perkataan sunnah. Yang sunnahnya makan sebelum makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, dan pastikan pemakanan itu adalah halal dan thayyibah. Tapi kalaulah makan kambing sekalipun tapi menyebabkan kita sakit jantung, makan pula hari-hari, dia dah tidak dikategorikan sebagai thayyibah. Maka mari kita lihat dua komponen ini.
Kalau kita lepas ni nak memberi produk, pastikan ikan bilis tak adalah tulis halal jakim. Jangan cari pula. Ini pergi dekat pasar, "Encik, ikan ni ada halal jakim tak?" Kena penampung dengan makcik tu tahulah. Yang berkaitan dengan perkilangan dan sebagainya, ada halal jakim, dan saya pernah sendiri bergaul dengan kawan-kawan saya yang bekerja di jakim, dan saya sendiri dulu pun di jakim. Bahagian halal ini adalah satu benda yang penuh dengan makmal, serbuan, checking, dan satu benda yang ketat. Sampailah kita meyakini bahawa halal jakim ini adalah satu benda yang sangat diyakini. Tetapi tidak menolak kepada publik untuk membuat double check dengan syarat dia punya tools dan alat ada juga dalam halal jakim. Ini buat cek main dakwa tak boleh juga. Dia kena secara saintifik buktikan benda tu halal, buktikan kajian dia, pergi ke tempat tersebut, boleh memberi check and balance kepada jakim itu sendiri, dan boleh bekerjasama pula dengan jakim untuk memberi maklumat tambahan. Itulah yang kita harapkan. Ustaz. Jelas ke Ustaz? Ya. Kita sebabkan borak santai, jadi kita boleh discuss ke. Boleh. Kerana dengan halal jakim, kita tengok di pasaran kita gunakan produk import daripada China, Thailand, Indonesia dan sebagainya. Mereka ada juga halal, tapi halal Jawi yang tulis itu. Halal. Kadang-kadang silap je, halal lam. Tapi jadi Ustaz, bagaimana kita nak meyakini dengan kata pengesahan halal daripada institusi-institusi yang daripada luar negara? Okey. Alhamdulillah, Jakim sentiasa update tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan halal ni. Dan kalau anda rujuk pada website Halal Jakim tu, dan ada dah dia punya Play Google Play, dan termasuklah juga kalau iOS ni boleh panggil App Store. Ada juga App Store dekat iOS ni untuk mengakses tentang halal tersebut. Dan di luar negara, seperti mana di Thailand, seperti mana di tempat-tempat lain, ada juga logo yang diiktiraf Jakim, ada juga yang tidak. Tapi bila tidak tu, bukanlah kita tolak semua. Yang baiknya adalah dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragui kepada apa yang kamu tidak ragui, khususnya halal ke haram, halal ke haram ke halal. Lebih baik yang dikategorikan sebagai syubhat ini ditinggalkan. Tetapi kalaulah keadaan itu mendesak dan kita ada sedikit ilmu, walaupun halal cap ayam mungkin, kita cek akses Jakim tak ada, maka kita mempunyai ilmu kita dan kita rasa dan kita meyakini perkara tersebut, samillah, bagi nama Allah, bismillah, makan. Tapi jangan aman selalu, sebab meninggalkan perkara yang syubhat di antara baina wa baina disebut, antara ni halal ke haram, haram ke halal, digalakkan, dan ia mungkin lebih terdedah kepada perkara syubhat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Zamri di atas perkongsian tentang halal dan thayyibah sebentar tadi, yang mana kita kena yakini bahawa nak tambah lagi, tambah sikit. Hasil daripada kita tahu halal dan thayyibah, alang-alang kita talk santai ni. Boleh tambah. Saya ada satu cerita lah. Cerita ni dikongsikan oleh seorang ulama di Pahang lah. Dia kata kat Pahang ni ada orang sekolah rosak akhlak lah, di kalangan perempuan sahaja. Dan dia punya asrama dan dia punya kedudukan tu ditrain budak-budak macam seolah-olah penjara lah. Tapi semua perempuan ada lah, kejubanan, mengandung, apa semua lah. Dan banyak ada ustaz mengajar di situ. Dan mereka yang diajar oleh ustaz tu sentiasa dipermainkan ustaz yang mengajar. Apalah, buat gaul lah, buat toya lah, kan. Sampailah ustaz-ustaz yang mengajar tu seolah-olah diperli. Alah, ini nak kutuk kita lah, ni nak basuh kita lah, macam dia ni bagus sangat. Sampailah satu ketika ada seorang ustaz yang mengajar kat depan, dia tak pernah pergi situ lagi. Dan dia orang ni pun dah bosan dah, anak-anak murid yang perempuan tadi ni dah bosan dah dengan kuliah, dan dia pun tercetus minda mereka. Dia kata, apa kata ustaz yang datang hari ini mengajar kita, kita goda dan kacau dia nak. Semua setuju, banzai. Selama ni tak pernah jadi kes, dan warden yang jaga tu pun biasanya ada sekali kat dewan ceramah ataupun kuliah, tapi sebabkan biasanya tak ada kes bising-bising itu biasalah. Akhirnya warden pun keluar, dan dia pun adalah urusan sikit, dan tinggallah mereka-mereka ini dengan ustaz yang mengajar tadi. Start aja ustaz yang mengajar,
Mereka dah buat bising kat belakang tu, buat tak tahu. Ustaz kata, dengar, duduk. Dan ada dah yang mula buat flying kiss kat Ustaz tu. Ustaz, I love you. Macam cantik je, macam comel je. Contoh. Akhirnya Ustaz, Astagfirullah, duduk. Akhirnya ada yang kat belakang tu dah mula berjalan dan selak pula. Ustaz ni merah padam muka. Ini cerita realiti. Saya sampaikan kalau Ustaz dia pangkat ulama lah kat Pahang ni. Kalau dia tipu-tipu lah, tapi saya yakin dia kata benar. Sampailah bila Ustaz ni dah tak keruan, keadaan semakin tak kawal, konspirator utama dia dalam 2-3 orang tu yang merancang tu, dia tak puas hati, dia nak tengok kuat sangat keiman Ustaz ni. Dia pergi ke depan, kita orang cerita dia buka butang satu persatu depan Ustaz ni. Akhirnya la ilaha illallah. Ustaz tu tak tengok kan membazir. Saya gerak. Akhirnya Ustaz ni tergelak pula, menjerit. Warden datang, tiup wisil, batal kuliah itu. Tak jadi tu. Poin saya bukan tu. Poin saya bila dikaji latar belakang parents kepada banduan-banduan wanita ini, 85% ke atas bekerja di tempat yang tak mulia, yang tidak halalan thayyibah. Sama ada bapa ayam, ibu ayam, pemberdagangan anak, dadah, termasuklah di jabatan-jabatan yang panas yang saya tak payah sebutkan kat Malaysia. Tengok kualiti anak macam mana. Itu antara kesan halal dan thayyibah. Dan bila nak buka kisah ulama-ulama terdahulu tentang penting halal dan thayyibah dan rezeki ni memang banyak. Anda boleh search Syekh Google. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pengalaman saya ni. Bukan. Orang lain punya cerita, kawan saya cerita. Jadi untuk soalan yang seterusnya aku tujukan kepada Ustaz Fawaz. Kita tengok ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i dari Abu Hurairah menyebutkan akan tiba satu zaman di mana seseorang itu tidak menghiraukan dari mana datangnya hartanya, sama ada halal ataupun haram. Jadi Ustaz Fawaz, soalannya berbunyi, apakah hukum bagi orang Islam itu untuk mencari ataupun menggunakan produk yang halal? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan moderator, sahabat saya Ustaz Ramli, Tuan Zaidi, para penjemputan, adik-adik yang dikasihi sekalian. Membincangkan tentang isu halal dan haram ini, dia merupakan rukun daripada rukun pembinaan tamadun dan juga merupakan perbincangan agama. Seperti ulama salaf menyebut al-aklu minad-din. Membincangkan isu agama ini urusan, membincangkan isu makan ini urusan agama. Dia bukan hanya melibatkan keseronokan, tetapi dia asas kepada pembentukan sebuah negara yang maju. Kalau adik-adik perhatikan Al-Quran, Allah menyebut kataan tayyibah ini dalam beberapa aspek. Yang pertama kalimatun tayyibah. Yang kedua baldatun tayyibah. Dan yang ketiga halalan tayyibah. Untuk menunjukkan pembinaan negara yang maju berhajat kepada dua syarat yang penting, iaitu bahasa yang baik, pembinaan manusia yang bercakap dengan bahasa yang baik, dan mampu membina masyarakat makan makanan yang baik. Seterusnya kita akan mencapai kepada mafhum negara, konsep baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang mungkin kita dapat fahami dalam ayat Al-Quran, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sebuah negara yang cemerlang, dia tidak lapar dan dia tidak takut. Itu mafhum at-tayyib. Makna dia kita tenang sebab ada makanan yang cukup, tenang sebab tidak ada ketakutan. Maka isu ini perlu dijadikan sebagai satu silibus dan dia merupakan education yang menjadi satu kebudayaan orang Islam untuk memilih makanan yang paling terbaik. Kerana apabila kita makan yang terbaik, bermakna otak kita baik, bermakna anggota badan kita baik, percakapan kita baik. Sebab umat Islam ini kesemuanya dia mesti menjadi orang yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi al-amal ini merangkumi perbuatan, tindakan dan juga percakapan. Sebab itu Al-Quran dia punya mukjizat, jadi tidak sebut
ayyukum ahsanu fi'la ataupun ahsan qawla. Tapi dia menyebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebab amal ini merangkumi percakapan dan tindakan. Dan di antara tindakan yang paling terbaik, ada tindakan seorang manusia, dia makan. Jadi makan pun Tuhan nak kita makan yang paling terbaik. Maka kita melihat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya membincangkan isu al-halal wal haram dan mengutarakan makanan-makanan dalam bentuk dua, iaitu ada makanan yang diharamkan kerana dia najis. Mana najis ini dia dengan kotor satu benda seolah isi dan kulit, tak boleh dipisahkan. Tetapi ada benda yang diharamkan bukan kerana najis tetapi kerana kotor, seperti tai hidung. Ada orang kata tai hidung tak? Tapi mesti pernah rasa. Tai hidung rasa apa? Masin ke manis? Tak jujur ni. Tak ada orang dalam dunia melainkan dia makan tai hidung, betul tak? Dua saja masin rupanya. Jadi maknanya kalau kita buat perniagaan tai hidung tak boleh, kerana dia benda yang kotor. Ada tak orang buat perniagaan, iaitu perniagaan ais kacang, kemudian teh tarik guna air mani? Ada tak? Tak ada. Sebab air mani benda yang kotor. Saya kata dia betul, sebab kalau kita bahas air mani ni benda yang kita katakan kotor. Dia tidak najis, tapi boleh makan tak? Boleh buat teh tarik? Jadi kita tengok di sini betapa pentingnya umat Islam dididik tasfif daripada kebudayaan mencari makan makanan yang halal, dan ia merupakan benda yang wajib. Wajib ini dia bukan satu benda yang bersifat sistem paksaan. Paksaan ini dia gambar apa? Paksaan ini satu benda yang menggambarkan kita tidak ada keinginan dan kemahuan. Mana kita buat ni seolah kita robot, kita disuap. Itu mafhum ataupun konsep paksaan. Sebab itu Islam tidak mau paksaan. La ikraha fiddin, maknanya tidak ada ilmu dan tidak ada kehendak. Kita dipanggil kita mesti berkehendak dan mesti ada ilmu. Bila sebut wajib, ia berkaitan dengan ilmu. Maksudnya dia berkaitan dengan benda yang perlu kita pelajari, dan dia berkaitan dengan kehendak, dan dia membawa kepada dunia disiplin. Sebab orang faham wajib dalam bentuk bebanan. Bebanan dia memang semua ada bebanan, tetapi wajib ini dia didirikan kepada orang yang berakal. Maknanya kita ada ilmu. Sebab itu bila kita diwajibkan mencari makanan yang halal, bukan maknanya Islam paksa kita cari makanan yang halal, tetapi dia mewajibkan kepada kita, mengkehendaki, maksud dia mengkehendaki daripada kita, meminta daripada kita permintaan yang serius agar kita menjadi orang yang berilmu melakukan sesebuah tindakan. Sebab itu Imam Syafi'i sebut menjadi satu benda yang haram ke atas orang Islam, individu ataupun masyarakat, melakukan satu tindakan sebelum mengenal halal dan haram. Maka isu ini merupakan isu bukan isu akademik, tapi isu ketamadunan. Bayangkanlah kalau umat Islam makan biawak sampai peringkat biawak pun takut dengan kita. Bukan kita takut biawak, biawak tengok muka lari. Dan umat Islam dididik dalam keadaan yang paling terbaik. Sebab itu kewajipan ini mafhum yang begitu penting dalam pembentukan masyarakat madani. Kita bila nak menuju kepada wawasan 2020, mesti kita mempunyai rukun ataupun mekanisme macam mana kita nak mengadunkan masyarakat kita supaya berlainan dengan masyarakat yang lain. Tadi kita dengar daripada Ustaz Zamri, Barat dah telah meniru kita. Ini kejayaan umat Islam. Apabila kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita makan benda yang halal, seperti mana mengarahkan solat, aqimus solat, kulu minat thayyibat. Dan apa objektif kita nak makan benda yang baik? Wa'malus salihah, untuk kita mampu cergas, untuk kita mampu melakukan aktiviti yang baik. Sebab umat Islam ini dia berada dalam suasana yang begitu terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhridat innas. Kamu umat yang terbaik kerana dicipta untuk memberi manfaat kepada manusia. Apabila umat Islam berjaya membentuk fikrah halalan tayyibah, bermakna kita telah memberi kebaikan kepada semua makhluk, maka terelaklah daripada kuman-kuman, terelak daripada bakteria dan sebagainya. Sebab konsep Islam, bila kita bincangkan sebuah negara madani, dan semua UAE ini faham tentang konsep negara madani ini, iaitu negara yang terdiri daripada ilmu dan iman. Kita tidak seperti Barat yang berdiri di atas ilmu.
ataupun negara yang agama hanya agama saja, tidak. Kita mesti membina negara yang berdiri di atas ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu modern, sains dan teknologi, dan iman yang mengawal ilmu kita agar kita berdisiplin dengan konsep halal dan haram. Sebab itu apabila kita membincangkan halal dan haram, tidak terbatas kepada makanan, ia dilanjutkan kepada ubat-ubatan yang menjadi salah satu asas yang ditambah di dalam sistem ekonomi kita. Bila kita bincang asas ekonomi, kita bincangkan tempat tinggal, kita bincangkan makanan, kita bincangkan pakaian. Dan ditambah di zaman moden ini, ulama menambah kepada pendidikan dan kesihatan. Apabila kita masuk ke dalam dunia kesihatan, kita minta farmasi-farmasi, doktor-doktor amat perlu menitik beratkan tentang halal dan thayyibah dalam sistem perubatan. Kerana ada di sana maklumat kita terima daripada sebagian hospital, mereka menerima konsep minuman wine yang sedikit untuk merawat penyakit jantung. Dan ini kajian palsu yang dibuat oleh sebagian saintis untuk menunjukkan bahawa wine ini ada faedah. Sedangkan kita sebelum beriman dengan sains, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluna 'anil khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir. Jadi kita melihat bahawa arak ini dia mempunyai dosa dan kemudaratan yang akan membawa manusia kepada kelalaian. Dan kewajipan kita sepakat orang yang kita katakan bertamadun, uqala yang berakal, amat menjaga akalnya daripada dikotori dan dirosakkan. Bayangkan, arak, dadah, ganja adalah benda yang merosakkan pemikiran kita. Bagaimana kita boleh mengambil ubat daripada arak, dadah yang tidak diluluskan? Kalau dadah yang disukatan, okey. Maknanya dadah, arak, ganja. Bagaimana kita nak membina tamadun yang semua manusia telah membunuh dirinya? Saya bagi gambaran macam mana teruknya dadah, arak dan ganja. 3 orang sahabat di dalam Zahuru, dia panggil macam piramid lah. Laman pergi kelab malam dan balik tengah malam, dia ada pintu gerbang. Bila pintu gerbang pukul 12 ditutup, 3 kawan ni balik. Seorang minum arak, seorang minum ganja, seorang makan ganja, seorang isap dadah. Bila dia pulang ke tempat mereka, pintu dah tutup. Orang yang minum arak dia kata, "Wahai pengawal, tolong buka pintu. Kalau tak buka pintu, aku akan cabut pintu ni." Dia rasa dia, orang minum arak tu, dia rasa semangat. Kalau tak saya minum, saya tak minum lagi lah. Yang kedua, dia makan ganja. Ganja ni kuat sikit. Jadi bila dia kata, "Wahai pengawal, kalau kamu tak buka pintu, saya buka dengan jari saya." Yang arak tu kuat. Yang isap dadah macam mana? "Wahai pengawal, tak payah buka lah. Saya nak tidur, esok kamu buka, saya masuk." Nak tunjuk dadah ini membunuh kekuatan. Sebab itu kita melihat Islam memerangi benda-benda yang tidak tayyib dan menjadi kewajipan kepada kita mengenal semua pemakanan, ubat-ubatan, minuman secara fardu ain. Kerana umat Islam ini sentiasa berdiri di atas dunia disiplin. Kalau kita nak beli tudung pun tengok tudung yang terbaik. Kalau makanan kita makan, kadang-kadang kita tak peduli makanan itu orang Islam ke, makanan itu orang yang bukan Islam masuk roti canai ke, siapakah kita makan, yang penting sedap. Ini umat Islam yang tidak ada disiplin. Kita bukan rasis, tetapi kita mempunyai satu pandangan bahawa sembelihan, bahawa taharah ini merupakan rukun tamadun. Kalau kita bincang saja environment, asas environment adalah kebersihan. Inilah yang dinamakan halal dan thayyibah. Ini yang dinamakan fiqh taharah, yang menggambarkan nilai kemanusiaan yang begitu tinggi, yang mereka tidak suka kepada makanan-makanan yang kotor, akhirnya membawa kepada manusia yang kotor. Sebab itu balasan dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada Bani Israel supaya mereka memakan makanan yang halal, wala tatghaw. Jangan kita makan benda yang haram. Bila makan benda yang haram dalam 2 aspek, makan benda yang ain itu haram seperti khinzir ataupun anjing, dan makan benda yang halal sampai melampaui batas. Malah kita makan sepinggan tapi tambah 5 pinggan, tambah 5 kali, kita tak larat buat kerja. Jadi bila kita makan lebih, apa yang berlaku implikasi daripada makanan yang tidak halal? Allah menyebut fayahilla alaikum ghadabi, maka akan turun ataupun dihalalkan kepada kamu kemurkaan aku. Maknanya fik makanan ini dia melibatkan redha Allah dan kemurkaan Allah. Bukan benda yang gampang kata orang Indonesia. Dia benda yang besar. Dia termasuk dalam arkan hadar, termasuk dalam mekanisme pembentukan tamadun Islam.
Malah UAE ini banyak membincangkan tentang apa? Islamisasi, membincangkan tentang apa dia dipanggil apa? Aslimatul ma'rifah ataupun Islamiyatul ma'rifah, mengislamkan semua ilmu untuk membina hadarah, untuk bina peradaban.